ini satu perkara yang saya tak boleh, orang kata tak boleh terima lah. Tak boleh terima. Makna-makna Kan they show no remorse at all tau. Dia tak ada penyesalan. Tak ada penyesalan. Saya tak boleh ke at least kau senyap macam tunduk, at least satu penghormatan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Ya, kita bersua sekali lagi menerusi ABSD. Hari ini hari Jumaat yang mulia, 29 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersama 5 November 2021. Minta maaf banyak, minggu lepas kita tidak bersiaran kerana terikat dengan komitmen yang lain. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita berjodoh. Dan diharapkan agar anda di mana jua anda berada dikurniakan kesejahteraan, dikurniakan kesihatan dan juga ingin kita maklumkan kepada anda supaya berhati-hati. Saya percaya hujung minggu ni mungkin ramai yang akan berpergian, ya. Jadi sebab cuaca kita tak menentu, jadi berhati-hati khususnya kalau anda berkira-kira nak pergi ke pantai, ya, ataupun tempat air terjun ke rekreasi ke, sebab memang ada dikeluarkan info tentang fenomena air pasang besar. Okey, 4 hingga 7 November. Okey, baiklah. Dan hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang sangat membimbangkan, merisaukan, dan saya percaya dan yakin setiap rakyat Malaysia yang mengikuti kes ini daripada mulanya berlaku sampailah hukuman telah pun dijatuhkan kepada si pelaku masih lagi dibicarakan, ya. Tapi sebelum itu, saya nak mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan kita, rakan-rakan maya kita. Ada Nikmat ni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maria, cute step jambu, tu dia. Oh, Singapura jelas. Okay, salam kat mak saya dekat Jurong West. Rabia Ahmad seperti mana biasa, begitu setia. Yad Ismail, Waalaikumsalam. Juga Rosita, Mira Mawa dan dari Singapura juga, alhamdulillah. Sebab di kawasan tempat saya ni hujan lebat tadi baru saja berhenti. Ya, jadi kalau anda dengar ada sound effect sikit bunyi guruh ke apa, itu sebabnya hujan masih lagi ada. Kalau anda sedang mengikuti kami dan dalam keadaan di atas jalan, ya, berikan tumpuan pada pemanduan anda, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, kita nak bercakap tentang satu topik yang hangat diperkatakan, iaitu buli. Okey, kalau kita nak cakap pasal buli ni skop dia sangat-sangatlah luas, dan perbuatan buli adalah perbuatan ataupun tingkah laku mengasari orang yang lebih lemah yang bertujuan untuk menunjukkan kekuatan yang ada pada diri masing-masing, fizikal ataupun psikologi. Dan pastinya kita semua sedia maklum tentang kes Zul Farhan Osman Zulkarnain, ya, dan dibuli sebegitu rupa sehingga menemui ajal. Anda bayangkan apabila diperiksa, Allahyarham, terdapat 90 tekapan seterika wak, ya, di seluruh badannya kecuali tapak tangan dan juga muka. Bermakna tekapan itu juga berlaku di bahagian alat sulitnya. Macam kalau 9 tu tekapan tu kita rasa macam okay, alright. Tapi ini 90 tekapan setrika. Jadi anda bayangkan
kesengsaraan penderitaan yang dialami oleh Allahyarham. Okey, itu sebagai pembuka bicara sebab kita nak kaitkan jugalah dengan kes-kes yang terdahulu pernah berlaku juga. Bukan ini pertama kali kes mangsa buli menemui ajal, ada kes-kes sebelum ini. Okey, jadi kita harapkan sebagai rakan-rakan kita Munira, Farid, Intan, Bazid, ya, kalau boleh anda sebarluaskan, anda share banyak-banyak, like banyak-banyak, share banyak-banyak, ajak kawan-kawan semua ikuti perbualan ini kerana kita ada seorang tetamu ya yang akan bercerita daripada pengalaman dia berdepan dengan situasi ini. Tapi sebelum itu saya nak lalukan juga mula-mula sekali saya punya partner in crime iaitu SD. Assalamualaikum SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Okey SD. Sikit je. SD pernah tak kena buli? Ataupun SD pernah tak buli? Pernah, saya pernah kena buli. Kena Pernah. buli, okey. Saya pernah kena buli dan kena buli tu macam-macam lah. Kena tiup lampu elektrik sampai padam, kena menyarak bawah katil, kena duduk bawah meja study kan. Tapi bukanlah satu benda yang saya nak banggakan, tapi pada masa kami dibuli dulu ketika di universiti ke ketika di sekolah, saya nampak dulu dia taklah sampai melibatkan fizikal. Makna walaupun kita orang kita dipanggil ragging dulu kan. Ragging ni kan. Budaya ragging dekat asrama, habislah kau kena ragging. Tapi saya tak kisah pun. Kalau pergi sebab rupa-rupanya dia budaya seminggu dua tu hanya sekadar nak pada peringkat itu dululah kononnya untuk melatih junior menghormati sini. Tetapi lepas dalam seminggu 2 minggu bila dah habis minggu orientasi dan sebagainya, terbukti kita boleh baik dengan senior-senior ni jadi rapat. Itu keadaan dia sebab dia rupanya dia dah just nak createkan relationship saja sebenarnya. Tetapi tak dinafikan ada yang terlebih sebab itu terpulang pada individu yang mungkin mempunyai niat yang sebaliknya. Dia tiba-tiba geram. Sebenarnya ialah kita kena faham dalam Islam niat tidak menghalalkan cara kan. Walaupun niat dia nak mesra, tapi saya percaya buli bukanlah satu jawapan untuk mendatangkan kehormatan pada orang lain. Dan kalau Kak Abby tadi bagi definisi perbuatan si pelaku kepada mangsa yang biasanya keadaan lebih lemah, dia ada dalam ikut definisi ni dia ada 3 kriteria, iaitu pertama niat untuk bermusuhan, kedua untuk ketidakseimbangan kekuatan jadi nak tunjuk dia lagi kuat, dan begitu juga pengulangan dalam jangka waktu tertentu. Makna kata nak bagi tahu buli ni sebenarnya satu perkara paling bahaya. Perbuatan budaya membuli itu boleh berkembang dalam konteks di mana pun manusia berkomunikasi. Maknanya dia akan develop. Orang ni mungkin buat cara ni, orang ni akan buat lagi advance lagi pada tu. Macam dulu yang fizikal buat helikopter, sebenarnya sangat berbahaya. Helikopter yang Kak Abby tahu kan, yang kita letak jari dekat lantai dia suruh pusing. Kita pusing lah, ikut pusing. Lepas tu dia suruh bangun, dia suruh jalan keluar. Memang kita langgar, ada yang luka. Terbelah ni, jahit ni. Ada kawan saya berjahit dahi dia sebab langgar katil besi. Dan kalau kita ingat ada beberapa tahun dulu ada satu kes yang mana budak didera dekat dalam bilik asrama di sebuah sekolah agama di Seremban. Yang mana dia buat teknik macam wrestling tu. Dia lompat daripada katil atas nak pijak perut budak tu pakai boot kawat ni, boot cadet ni. Jadi yang paling sedih tu ayah dia mengharap pada anak ni kan, dan saya pergi pada masa pembicaraan tu Kak Abby. Saya tengok penuh sangat. Ramai orang tengok daripada kamar mahkamah ni yang masuk, dan pada ketika itu saya masa keputusan nak dikeluarkan, saya tinjau tak dapat nak masuk. Saya dapat tinjau nampak kepala orang ni. Dan pada ketika itu diumumkan dipenjarakan tanpa had. Maknanya sampai dapat pengampunan daripada Tuan Besar Negeri Sembilan. Jadi pada ketika itu dia menangis mula-mula masa peringkat awal pembicaraan gelak-gelak, tapi bila jatuh hukum dia menangis. Sebab yalah masa tu adalah syak sound. Itulah suka-suka lagi. Orang suruh pergi belajar, kau buat apa dekat ni? Itulah, tapi itu satu tahap. Tapi yang paling mengesankan dalam kisah buli saudara Nur Farhan kita, Allahyarham Nur Farhan ini
adalah apabila kita tengok dalam berita, minta maaf cakap lah, berdasarkan penelitian asas kita nampak tidak ada penyesalan sedikit pun pada wajah mereka yang terbabit. Kita lihat mereka boleh gembira, boleh gelak-gelak dan sebagainya. Ini yang sebenarnya yang menyebabkan masyarakat di Malaysia rasa sangat berduka cita lah. Walaupun keputusan mahkamah ambil 90 tekapan setrika dan macam-macam lagi perbuatan-perbuatan lain dikatakan tidak terjumlah. Tidak terjumlah mana? Does not amount to kepada membunuh dengan niat. So saya pun tak faham, mungkin adakah tekapan yang ke-91 pokok nak cakap dengan niat. So sebenarnya saya tak layak, saya nak beritahu pada semua, berhati-hati dalam kita membuat kenyataan berkaitan isu ini. Sebenarnya fact of the case, full fact of the case kita tak tahu. So kita mungkin boleh menyatakan tak puas hati atas keputusan saja, tetapi jangan bimbang sebab Jabatan Peguam Negara sedang memfailkan rayuan. Jadi apabila difailkan rayuan, kita berdoalah mudah-mudahan ada keputusan yang lebih adil, yang lebih saksama demi untuk membela nasib adik Nurfan. Saya yang paling sedih tu bila tengok gambar Nur Farhan tu ceria tu, bayangkan macam mana gelak tu, macam mana mak dia. Macam mana lah tu, sebabnya mak dia, ayat-ayat mak dia saya nak beritahu. Puan Hawa ni, mak dia kata, saya boleh terima anak saya meninggal, tapi saya tak boleh terima cara anak saya meninggal. Saya fikir macam mana azab. Tadi Kak Abby kata 9, satu tekapan setrika pun tak tahan Kak Abby. Ya, betul. Ini 90. Macam mana kata tidak terjumlah? Saya fikir macam mana tak terjumlah kepada mama kematian. Orang tu dah sakit, mesti dia akan mengerang. Sampai tahap dia dah tak bergerak. Dia tak terdaya buat apa-apa. Dan saya cukup kesal kenapa doktor yang merawat daripada peringkat awal tak boleh cegah benda ni. Jadi mana ada peringkat tu kan, ada gap dia tu. Itu sebabnya 90 tu dia tak berlaku serentak Kak Abby. Saya fikir itu sebab hakim tak membuat keputusan terjumlah kepada sabitan dia membunuh dengan niat. Jadi dia mungkin mencederakan, nak mengajar je, tapi dia mungkin, tapi tak apalah. Kita serahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Jadi mungkin kita tanya pula pandangan yang lain Kak Abby. Tuan. Saya ni ialah sebagai seorang ibu kan, bila kita tengok apa yang berlaku pada Allahyarham, kita pun kena macam mana kita rasa kalau itu berlaku pada anak kita kan. Dan macam SD cakap tadilah, ada kelompongan lah, macam contoh bawa pergi jumpa doktor kan, walaupun arwah tu dikatakan berbohong lah, sebab dia kan didesak kan. Jadi dia berbohong, dia kata ada apa letupan, tapi tak logik lah kan, muka tak ada, tapak tangan tak ada kan. So agaknya doktor tu tak cakna, tak peka. Dan lepas satu tentang pegawai yang menularkan pula dekat WhatsApp group. Bukannya nak bertindak ke ataupun kan buat internal inquiry ke apa. Jadi ada banyak benda lah yang perlu diperbetulkan lah. Mungkin kita mengandaikan bahawa satu lagi kes, another bully case kan. Jadi itulah saya okey, kepada sahabat-sahabat kita, kalau anda nak berikan pandangan tentang perkara ini, ya, anda boleh hantarkan di ruangan komen, ataupun mungkin anda pernah seperti SD pun pernah kena bully tapi taklah serius kan, ataupun anda sendiri kalau berani anda mengaku anda pernah membuli dan apa yang mendorong anda membuli kan. Saya sebenarnya saya tertarik lah bila saya baca satu-satu kan. Saya tengok ada salah seorang saksi yang mendedahkan dua surat layang. Ada tak Kak Abby baca tu? Ada surat layang. Yang dua surat layang tu, yang maknanya sahabat ni ada yang dia datang kat bilik tu nak jumpa kawan yang lain. Tapi kawan tu tak ada, tapi dia ternampak yang Zul Farhan ni terbaring. Bila tengok Zul Farhan ni terbaring, dia buat tak tahu. Tapi dia takut. Bila dia balik bilik dia bincang dengan kawan dia macam nak buat. So dia nak cakap takut orang tahu, dia buat surat layang. Yang mana dia kata dia dah nampak, maksudnya dah ternampak macam mana pegawai kadet laut ni, yang Zul Farhan ni terbaring dengan suhu tubuh badannya mengelembung, dia penuhi tompok kehitaman dan darah pada kulitnya. Allahu Akbar, saya kata. Pada hari tersebut dia pergi, bila dia tengok tu dia nampak di hujung katil ditutup dengan kain plekat pada bahagian pusat ke lutut.
Jadi pada ketika itu dia terus balik bilik dan bincang dengan kawan dia dan kemudian buat laporan. Bila penuh buat laporan tak jadi, maka dia buat surat layang. Bila buat surat layang pertama, diselitkan kat rumah pagar, dekat pagar rumah sakit Angkatan Tentera, dan surat layang kedua dia letakkan bawah pintu bilik seorang jurulatih keesokan harinya. Walau bagaimanapun surat layang pertama yang ditulis tu dia kata, surat tu kata kalau ada hati perasaan, ada sifat perikemanusiaan, saya minta sangat-sangat pergi ambush bilik 410. Blok Satria depan masjid, dalam tu ada pesakit sangat-sangat perlu rawatan segera. Segera. Hamba Allah je. Walau bagaimanapun surat tu diketahui pula oleh semua ahli bilik 410 selepas jurulatih masukkan surat itu ke dalam mesej melalui WhatsApp. Jadi apa dia buat? Menyebabkan usaha mobil pihak atasan gagal sebab salah seorang tu terlebih dahulu memindahkan Zulfarhan, pindah bilik lain sebab takut kena ambush. Dan bila datang tengok tak ada apa-apa kesan. Dan kemudian dia buat satu lagi. Sila cari, buat sekali lagi surat layang. Allahu Akbar. Dia kata, kali ini surat layang yang kedua tertera, sila cari pegawai kadet laut Zulfarhan Osman. Kat mana dia pergi? Jadi benda-benda ni lah. Jadi dan terdahulu seorang pemandu Uber yang dikenali sebagai Grab iaitu Mustafa Kamal Ibrahim kata, dia pernah menemui Zulfarhan dalam keadaan mangsa berbau busuk, hamis dan baju ni dia penuhi tumpuk darah. Dan dia kata dia menerima satu tempahan, sistem tempahan nak pakai kereta. Tengok kenapa budak ni duduk atas kursi roda, maka dia keluar dari kereta, tengok dan kemudian nak masuk dalam kereta tu pun dia tak tolong. Budak tu tak tolong. Jadi pemandu Grab ni juga yang tolong. Saya fikir Allah, saya kata, takkanlah tak ada usaha daripada pihak berwajib dekat universiti tu untuk cari dia. Pada saya, it's about time kan? Time is an essence kan? Masa itu penting. So bila kita biarkan walaupun sesaat, walaupun seminit, satu benda yang saya tak boleh nak bayangkan. Saya berbual dengan wan saya semalam pun. Wan saya bising, dia kata, bang macam mana nak cakap ni? Bang ni. Saya sebagai seorang pengamal undang, saya kata, saya tak boleh menghukum keputusan hakim itu berdasarkan apa yang kita dapat dekat dalam media sosial. Kita tak dapat manuskrip lengkap argumen yang dibawa oleh kedua-dua pihak. Dan kalau kita tengok pihak bila tengok budak-budak tu yang paling menyakitkan adalah bila tengok yang tertuduh ni keluar dengan gelak-gelak, dengan boleh bergurau-gurau dengan satu sama lain. Ini satu perkara yang saya tak boleh, orang kata tak boleh terima. Tak boleh terima. Makna they show no remorse at all tau. Dia tak ada penyesalan. Tak ada penyesalan. Saya tak boleh ke at least kau senyap macam tunduk, at least satu penghormatan lah. Orang hilang dan sekarang ni ada orang cakap bukan hanya masa depan Zulfarhan, tetapi masa depan 18 orang ni pun juga dah gelap habis lah. Sampai pada saya, sebenarnya untuk makluman semua yang kat luar yang sedang follow kita ni, percaya cakap saya, yang 18 orang ini kalau dia tak betul-betul bertaubat, percaya mereka tidak akan dapat melupakan walau sesaat pun insiden ini dalam hidup mereka. Ia akan menghantui mereka dalam kehidupan mereka, kejayaan mereka, kehidupan mereka. Nah, jadi please lah. Dan kepada keluarga pun saya kesal kan? Saya kata apa nilaian keluarga? Hanya ada dua keluarga saja. Ada dua keluarga. Satu atau dua keluarga datang jumpa minta maaf. Dan memang betul sebagai ayah dia jawab. Dia kata, kalau saya maafkan awak, anak saya boleh hidup ke? Kita tak boleh nak marah dia. Sebab dia sebagai seorang ayah, itu perasaan dia. Yeah. Tapi kita ni, anak kita buat salah, itulah dia. Anak kita buat salah, inilah dia keadaan dia. Yang selalu saya sebut, siapa yang ajar anak kau ajar? Itulah dia, mak ayah. Mak ayah yang kena bertanggungjawab atas perkara ini. Dan anak-anak kita betul lah. Bila dah jadi perkara macam ni, memanglah. Mereka mungkin mereka tak nampak lagi lah. Tapi bila mereka dah masuk ke dalam realiti, duduk di dalam penjara, bila mereka akan bersama-sama dengan rakan-rakan sejenayah yang lain, mereka akan fahamlah langit itu tinggi rendah. Saya harap benda ni akan dapat mengubah mereka. Dan saya yakin sebenarnya ini belum berakhir lagi. Saya dapat rasakan akan ada perkara yang hebat akan berlaku dalam proses rayuan nanti. Itu sama-sama lah kita doakan. Bayangkan saya yang tak ada pertalian.
hanya orang awam biasa. Rasa sangat terkesan SD. Saya rasa macam teruknya. Lepas tu yelah, bila dijatuhkan hukuman tu macam, oh itu je ke? Macam okeylah, saya cuba kawal perasaan saya cuba kawal emosi saya. Okay, kita lalukan kepada sahabat-sahabat kita yang baru masuk ni. Terima kasih banyak-banyak. Ya, tolong share seramai-ramainya sebab kita nak tampilkan seseorang yang mempunyai banyak pengalaman. Ya, dan pengalaman ialah sebagai seorang guru dan juga warden asrama. Jadi apa kata SD, kita alu-alukan Boleh. Encik ataupun Cikgu Muzakir Nizar Hanafi bin Abdullah. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD. Ya. Oh, Zakir. Jadi kemah Ustaz Zakir. Kita panggil Ustaz Ustaz Ustaz. Ustaz, okey. Okey Ustaz. Saya difahamkan Ustaz juga merupakan warden asrama di sebuah maktab rendah Sains Mara, MRSM. Pastinya Ustaz pernah berdepan dengan isu ataupun kes-kes buli ni. Jadi boleh tak Ustaz kongsilah antara kes-kes apa yang mendorong mereka ni jadi pembuli? Kenapa siapa yang kena buli tu diam, tak melaporkan, dan macam mana pula Ustaz mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ni supaya tidak berlarutan. Okey, baik. Terima kasih Kak AB, Syamsul Debat, saudara SD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bila kita cerita buli di sekolah ni, sebenarnya kalau kita tengok peratusan buli di sekolah rendah tu lebih dominan berbanding sekolah menengah. Jadi saya mengajar dan juga warden di MRSM Sungai Besar. Baik. Ini gambaran asas lah sepanjang sama ada pengalaman sendiri ataupun kami yang mengikuti kursus-kursus warden lah. Jadi kita tengok dua side. Satu side pembuli, satu side orang yang dibuli. Side ketiga, keempat tu cikgu dan sebagainya kita letak ke tepi dulu. Baik, masalah utama pembuli ni nombor satu je ke AB dengan SD. Satu je. Dominan. Itu je. Okay. Selagi mana pembuli, dia mesti ada satu sifat iaitu dominan. Iaitu dia kena dominan berbanding yang lain. Sebenarnya, kehidupan di asrama ni sebenarnya adalah kehidupan persaingan. Itu kita kena sedar dan mak ayah di luar sana kena sedar. Sebab apa? Sebab pelajar kita ni, mereka duduk sesama mereka. Maksudnya duduk sesama dia orang. Jadi, ada benda yang mereka nak tunjuk. Maka, bila nak tunjuk sesuatu, maka adalah persaingan. Jadi, kat sini bermulanya dominan ataupun seseorang nak dominasi orang lain. Maka, daripada sifat dominan ni lah lahirnya buli. Macam mana? Kalau kita tengok, buli ni, sebelum kita nak cerita yang lebih besar sampai melibatkan kes kematian sebagaimana yang kita tahu dalam media sosial dan sebagainya, kita tengok hal kecil dulu. Bermula dengan aku nak kawan dengan Hang tak boleh kawan dengan aku. Hal tu yang permulaan dia, permulaan. Tapi macam mana dia boleh jadi bawa sampai buli yang lebih besar? Ini satu jalan lah, ini salah satu keadaan yang membawa kepada buli. Saya kata bukanlah keadaan yang confirm, tapi dia adalah salah satu keadaan yang kemungkinan yang membawa kepada kes buli. Jadi bermula dengan nak mendominan tu, maka dia akan pilihlah kawan-kawan yang dia nak sahaja. Dia boleh jadi baik, dia boleh jadi buruk. Okey, selain pada faktor-faktor pasal keluarga, harta kekayaan keluarga, lepas tu kecantikan, boleh jadi. Maksudnya handsome, hang duduk orang grup kami. Hang tak handsome, hang grup dengan orang lain. Contoh, selain pada kelas apa semua tu lah. So, kalau nak cerita pasal faktor buli, dia boleh jadi macam-macam benda. Kayu ko handsome tu pun payah sebenarnya. Tapi macam mana dia? Akhirnya senang cerita, dia ikut taste orang tu lah. Sebab itulah daripada handsome tak handsome, cantik tak cantik ni dilahir adik angkat. Dia bawa kepada tu. Okey, baik. Berbalik kepada buli ni. So, bila seseorang tu dia ada sifat dominan ataupun nak mendominasi orang lain, maka apabila dia macam tabiat binatang lah. Binatang kan ada, kalau jantan ni dia ada dominan dia tu kan. Jadi manusia, jadi
mungkin ada persamaan dengan ciri-ciri. Saya bukan nak kata manusia itu binatang, bukan, saya nak beritahu. Ciri mendominasi itu ada. Maka bila dia tak capai ataupun tak dapat dominan ni tadi, maka dia akan tergugat. Sebagai contoh, A suka kat perempuan B, laki A suka kat perempuan B. Dalam masa yang sama, ada lelaki lain yang suka juga. Maka kat situ maksudnya ada rasa terancam, ada persaingan. Itu satu. Baik. Yang faktor yang antara yang besar yang biasa kita tengok adalah seniority lah. Seniority tu adalah kalau dia sama lah, nak jaga gap. Maksud nak tunjuk besar, kalau yang senior tu lebih besar daripada junior. Dari sudut kekuatan, dari sudut kepandaian, dari sudut ni lah. Nak tunjuk dia hebat lah, senang cerita macam tu. Jadi ini antara faktor-faktor bully yang berlaku di sekolah. Di mana-mana sekolah pun. Cumanya sama ada serius tak serius. Itu kalau kita tengok dari sudut pembuli itu sendiri. Baik, soalan yang kedua ataupun pecahan daripada Kak Abby tanya tadi. Macam mana pula dengan keadaan mangsa buli ni? Kenapa dia takut nak jawab, bagi tahu cikgu dan sebagainya? Ada satu line perkataan yang menakutkan bagi mangsa buli, iaitu kalau kau report, kau siap. Itu. Line tu yang ditakuti, yang paling ditakuti oleh junior kalau dibuli. Kau report, aku kena, sebelum aku keluar kau lagi teruk. Itu line yang maksudnya satu baris ayat yang ditakuti oleh junior-junior ni lah. Kalau bully tu antara junior dan senior, senior junior, dia boleh jadi juga sebaya pun ada juga. Ada juga kes-kes sebaya. Jadi bila senior dah sebagai contoh ada sifat dominan, lepas tu dia nak tunjuk dia kuat, sebab itulah dia bully junior, dia buat kawan-kawan dia lemah dan sebagainya. Akhirnya berlakulah bully, sama ada parah ataupun tak parah, itu je lah. Yang kita tengok tu parah lah yang kita tahu sekarang ni. Ada yang biasa-biasa, ada juga benda tu serius tapi diabaikan oleh junior-junior ataupun mangsa bully ni. Sebagai contoh, alah gosok baju je pun. Ataupun yang kedua, kenapa dia tak nak bagi tahu kepada guru adalah brainwash daripada pemangsa ataupun daripada pembuli ni. Brainwash apa dia? Alah, tokalah benda kecil ni pun kau ambil hati, macam mana kau nak buat? Contoh macam tu. Brainwash siap-siap. Ada senior ataupun ada pembuli ni, dia tak ugut tapi dia brainwash. Itulah dua keadaan daripada pembuli ni. Dia brainwash kat. Kau ni macam mana lah kau nak jadi lelaki yang matang? Macam mana kau nak jadi bagus? Macam mana kau nak couple dengan budak tu? Aku suruh baca baju pun kau tak nak. Aku suruh buat tu pun kau tak nak. Tok kipas kau tahu. Macam-macam lah. So bagi adik-adik yang junior ni, mungkin dia rasa, oh yelah kan, ini adalah tempat untuk kita jadi kuat, jadi tabah. Dan kalau boleh saya celah sikit, mungkin sebenarnya ada juga yang kita tengok ni saya tak tahulah sejauh mana ketepatannya. Kalau kita tengok kan Kak Abby dekat dalam movie kan, kadang-kadang kebanyakan yang membuli tu tadi sebenarnya ada masalah dekat rumah dia. Jadi macam dia ada, sebenarnya dia tak macam tu pun. Dia tak dominan pun. Di rumah dia tak dominan. Jadi dia nak sembunyikan dengan cara pindahkan dominasi dia tu kat tempat lain. Apa komen Ustaz Zakir? Saya sangat setuju benda tu sebab memang berlaku. Dan saya nak bagi tahu kepada Kak Abby, SD dan juga semua yang mendengar pada hari ini, saya nak bagi tahu anak kita ada 6 karakter. Pertama, depan kita lain. Tu terang saya cakap ni. Ini berdasarkan pengalaman. Mungkinlah fakta-fakta membukti sebaliknya. Apa yang saya cerita ni berdasarkan pengalaman menjadi warden lah. Sebab saya masuk mengajar tu jadi warden. Memang mungkin dilahirkan jadi warden. Di sekolah dulu memang daripada form 1 sampai form 6 jadi duduk asrama. Ditakdir lah kot. Ditakdirkan. Okey, baik. So saya nak bagi tahu anak kita ni ada, tak silap saya, ada 6 karakter lah. Satu, depan kita dia lain. Yang kedua, depan sama-sama kawan dia lain. Depan cikgu dia lain. Bukan saya masukkan sepenuhnya lain, totally lain, tapi maksudnya dia berubah karakter. Depan pasangan yang berlainan jantina dia lain. Dan benda yang kita risaukan adalah ketika mana dia duduk sorang-sorang. Itu karakter lain. Maka pelbagai karakter. Mungkin di rumah dia anak bongsu kena bully. Lepas tu, waktu form 1, form 2 dia kena bully lagi. Naik form 3, naik form 4, naik form 5, dia rasa dia besar. Kemudian dia rasa ada pengaruh. Okay. Dia say, ini masa aku. Okay, jadi dia pun nak buat benda sama. Dan mungkin ada fakta lah, fakta sains dan sebagainya. Mungkin ada dari sudut dia juga dibuli oleh abang dan akak di rumah, yang menjadi kekhawatiran saya, dia membawa benda yang sama untuk dia buat kepada junior-junior dia.
Itu mungkin ada faktor, tapi saya tak boleh buktikan sebab dalam banyak-banyak kes yang saya selesaikan, banyak kes ataupun hampir semua kes tak ada relation ataupun tak ada berkaitan bully di rumah dibawa ke bully di sekolah. Saya tak jumpalah benda tu, tapi mungkin ada perkaitan. Tak mustahil. So tak mustahil. Jadi kebarangkalian ni memang ada. Dan kebarangkalian yang paling besar ataupun benda yang paling besar adalah memang dominasi, nak tunjuk hebat, nak tunjuk kuat, nak tunjuk perfect, itu antara faktor. Dan terancam ni tadi. Dia rasa terancam. Ini soalan daripada follower kita ni yang tengok ni, dia kata Hasliza Zali, dia kata betul tu, anak nak masuk asrama pun saya takut. Itu satu. Kemudian Hasliza Zali kata macam mana nak stop kes bully ni. Lepas tu ada yang seorang ni kata Rozita binti Aspurita menjadikan saya takut untuk melepaskan anak saya join untuk mempertahankan negara. Tugas dikatakan beliau untuk menjaga negara. Maknanya dia takut nak lepaskan anak dia masuk UPNM. Jadi apa komen Ustaz Muzakir tentang perkara ni? Okey, baik. Sekarang ni situasi setiap masa, setiap tahun berbeza-beza. Pertama, kita kena sedar yang boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Ada tak kes tak berlaku kes buli di sekolah? Adakah semua pelajar dibuli? Jawapan dia tak. Maksudnya contohnya ada 200 orang pelajar tingkatan 1, adakah kesemua pelajar ni dibuli? Jawapan dia tak. Saya perasan ada satu karakter yang menyebabkan pelajar ni tak dibuli, iaitu resilient. Resilient tu maksudnya tabah. Dia nampak cekal, dia nampak kuat tapi tak sombong. Saya duk fikir-fikir juga sebagaimana soalan daripada pendengar. Saya duk fikir-fikir apa kunci kepada pelajar ini tidak dibuli. Jadi saya tengok kepada pelajar-pelajar saya tengok rakan-rakan saya macam mana kan. Jadi saya dapat satu conclusion. Pertama, bully tu mungkin wujud, mungkin tak berlaku kepada anak kita. Okay, itu yang pertama. Kita kena sedar hakikat tu. Cuma sama ada anak kita terlibat menjadi pembuli ataupun anak kita jadi jadi mangsa buli, ataupun anak kita memang tak dibuli langsung. Itu 3 keadaan lah bila kita masuk asrama ni di mana-mana tempat pun. Tapi macam mana, apa watak yang kita kena ada pada anak kita, yang kita kena latih anak kita supaya tak menjadi mangsa buli ni. Saya nampak ada satu lah, iaitu resilient. Dia kena tabah. Dia tak mudah dipermainkan apa semua tu. Lepas tu tegas. Itu maksud dia. Tapi tidak, maksudnya dia taklah sampai tabah tu menyebabkan dia jadi sombong. Hal tu orang tak suka. Maksudnya dia just nice. Dia nampak kuat, dia nampak tabah, tapi dalam masa yang sama, dia bukan nampak sombong dengan senior. Senang cerita, kuat, tabah tapi baik dengan semua orang. Macam tu, dia senangi. Tapi tak tentu juga. Ada keberangkalian. So, soalan ni dia depends on case. Dia depends on kat mana tempat dia dan subjektif. Macam itulah. Dia terlalu subjektif untuk dijawab sebenarnya. Sebab saya tengok ada orang. Tapi saya nak share lah ada satu cerita ni, makna mungkin saya tak fikir dia contoh yang baik, tapi saya suka nak kongsi lah. Sebab saya sebagai abang sulung kan, saya memang kepantangan saya lah kalau adik-adik saya kena usik kat sekolah, dulu waktu saya pengawas, saya darjah 6 lagi, masa saya tahun 6, adik saya yang darjah 2 tu asyik kena buli dengan seorang dia mengadu kat rumah. Saya diam. Besok saya dengan geng pengawas kejar budak tu satu sekolah. Saya kejar budak tu cari sampai dapat. Tapi itu satu. Kedua, saya ingat adik saya dulu kena buli lah dekat sebuah sekolah asrama penuh jugalah. Saya tak nak sebut sekolah mana. Tapi bila dia mengadu, dia asyik kena kacau. Saya ingat arwah abah saya cakap, ni adik kau ni kena kacau ni. Okey. Hujung minggu tu saya daripada UiTM dengan geng saya 10 biji motosikal pergi. 10 biji motosikal pergi, saya cakap, siapa yang usik adik aku tu? Masuk dalam bilik asrama. Siapa yang usik adik aku? Nak tahulah siapa? Kau kat sini kau nak belajar, kau belajarlah. Kau usik-usik orang kenapa? Ni adik aku tu. Kau cakap kan, siapa yang cakap itu? Panggil lah abang kau, nak tengok abang kau berani datang ke tak kan? Ni aku datang. Mana dia budak tu? Menggigil budak tu. Sebab bila kita datang kan, maknanya, tapi itulah tu yang saya terasa terkesan sangat. Bila Zulfarhan tu, dia tak dapat pembelaan yang macam tu. Itu saya terasa macam adik kita kena, tapi tak ada siapa buat sesuatu untuk dia kan. Jadi pada pandangan Ustaz Muzakir tentang isu Zulfarhan ni, apa pandangan
secara peribadi lah. Peribadi. Tentang keputusannya ke apa ke. Mungkin ada pandangan. Silakan. Okay, baik. Kalau cerita pasal kes Zul Farhan ni, kalau kita tengok, kita rasa macam ni lah. Bila kita tengok hukuman yang bakal dikenakan tu, kita rasa tak puas lah. Sedangkan apa yang berlaku kepada dia, kita tahulah macam mana kena tekak dengan serika. Tekak dengan serika ni, kalau kita tekak sendiri pun kita tak. Alah, kita tekakkan baju kita pun kita tak nak. Terkena Tekakkan baju kita pun kita rasa galak, apatah lagi. Saya duk fikir satu benda, SD dengan Kak Abby. Apa minda psikologi dia orang yang sedar sampai sanggup buat macam tu. Hak tu saya terfikir sampai hari ni lah. Macam mana dengan keadaan waras, sedar, mental dia orang tu boleh menerima tekapan, dia buat tekapan tu, iron tu, dan sanggup buat sampai jadi macam tu. Saya tak boleh brain lah. Sama lah macam yang kita cerita tadi. Memang tak boleh brain lah. Jadi kalau bagi pandangan saya, kalau ikutkan hati nafsu lah, saya rasa saya memang puas hati kalau hukuman tu lebih berat. Disebabkan kalau kita tengok dalam Islam, pembunuhan ni ada 3 jenis. Satu pembunuhan sengaja, satu pembunuhan tidak sengaja, satu lagi separa sengaja. Kalau bunuh secara sengaja tu adalah ada alat, ada niat. Macam undang-undang lah, actus reus mens rea. Kalau SD tahulah mengamal undang-undang kan. Actus reus mens rea ni ada niat dan perbuatan Kak Abby. AR tu niat, mens rea tu perbuatan. Okay. Jadi, dan sebenarnya dalam sisi Islam saya ceritalah. Kalau saya puas hati bila pertama pembunuh bayar pampasan, sebab dalam Islam ada diat. Okey, baik. Pembunuhan tidak sengaja atau tidak sengaja lah, saya beritahu secara asas. Pembunuhan sengaja, pembunuh itu mesti dibalas bunuh balik semula. Itu kalau bunuh dengan sengaja, yang ada beberapa ciri karakteristik yang perlu dipenuhi lah. Kalau pembunuhan tidak sengaja, sebagai contoh, kalau kita ambil lah statement kata ini ada pembunuhan tidak ada niat membunuh, tak silap saya kan. Jadi kalau kita ambil pembunuhan ni dalam keadaan tidak ada niat membunuh, maka apa Islam tawarkan, iaitu kena bayar diat. Diat tu maksudnya pampasan kepada kepada keluarga si mati. Saya puas hati bila pertama sekali orang yang bersalah dihukum, iaitu pelajar-pelajar tu. Yang kedua, keluarga itu juga dapat pampasan yang sewajarnya. Anak hilang, tak boleh cari balik dah, tak boleh lahirkan Zulfarhan yang kedua dah. Kita orang faham khabar lah. Tak boleh keluar dah budak tu. Keluar dah bahasa rasmi. Jadi memang tak boleh lah. Jadi kalau bagi saya, saya memang mengharapkan ada satu keputusan. Mungkin sekarang ni tengah masih lagi dalam perbicaraan kan, nak dibawa kes dengan lebih detail, lebih lanjut kan. Jadi saya mengharapkan kita ada satu, betul hakim akan menilai semula dan memberi satu hukuman yang lebih berat. 18 tahun ni saya rasa sekejap kot, sebab dunia nak kiamat ke macam mana. 18 tahun tu bagi saya dia tidak padan dengan 90 tekapan tu. Itu bagi pendapat peribadi saya sebagai manusia lah. Macam tu. Apa-apa? Kak Abby, tambahan Kak Abby? Saya tak sebenarnya memang tak boleh brain, tak boleh brain. Macam tak boleh faham. Sebab saya merasakan bahawa macam ketika mereka buat tu, kalaulah dikatakan betul, arwah mencuri laptop, mak bapak kita ajar kalau benda hilang, kita boleh laporkan pada guru ke, ya, kita tak perlu provoke ataupun buat seperti mana mereka buat pada arwah kan. Sebab lepas tu yang best itu pula, gang. Dan Kak B ada terbaca, pembuli ni kalau dia seorang-seorang dia tak berani. Betul. Dia seorang dia tak berani. Sebab apa Kak B pernah buat pernah buat macam ni. Arwah adik saya masa sekolah rendah, dia memang nakal. Diakui dia sangat nakal. Dan sampai ke tahap yang kita pun tahulah, kita akui dia memang nakal, arwah adik. Satu hari tu, ada seorang budak ni, dia nak pukul adik saya. Kebetulan saya confront dia seorang-seorang. Lepas tu saya kata, masa tu menggigil SD. Ustaz, menggigil. Buat ni, pukul. Bani pukul macam ni. Pada menggigil ni macam ni lah. Perempuan kan, kita sekolah rendah. Lepas tu, dia sebenarnya rasa tercalar ego dia. Sebab saya perempuan, saya warning kat dia.
Lepas tu dia pun macam, okay, slow-slow dia belum. Jadi, okay, SD dan juga Ustaz, rasa rugi pula kalau kita tak baca. Ramai ni. Ada komen. Cuba tengok Rosita banyak. tu, Rosita. Rosita binti Aspuri tu. Cuba tengok. Cuba keluarkan komen tu. Yang bawah tu. Rosita Aspuri. Okey. Saya kena bertaruh nyawa anak saya untuk anak saya masuk ke dalam tu. Dalam tu apa tu? Asrama. Betul lah. Assalamualaikum. Akut Memanglah perangai seseorang tu ada 6 tahap, tapi perangai orang lain-lain semua tu boleh ubah kalau ada yang ambil berat. Macam Ustaz Syamsul buat kat adik beliau tu. Maaflah kalau saya berlebihan tapi yang masuk dalam tu semua berpelajaran. Takkan tak perasan tengok orang tu meraung. Itu memang betul. Ada tadi siapa katanya anak dia, okey, anak saya pernah kena buli masa tingkatan 4. Saya keluarkan dia dari sekolah masa naik tingkatan 5. Anak saya tak cerita yang dia kena buli. Cuma dia bagi tahu kawan-kawan tak nak berkawan dengan dia. Sampai nangis-nangis tak nak sekolah kat situ. Sekolah asrama penuh ya. Dah bekerja, tengah tengok TV kes buli baru disebut. Macam itulah saya kena buli masa kat sekolah. Terkejut saya. Syukur saya keluarkan awal sebelum berlaku perkara yang lebih teruk. Maknanya ibu bapa pun kena bertindak ya Ustaz dan juga SD. Betul. Kalau anak kita mengadu macam ataupun murung, kita tanya. Kalau dia kata itulah ada orang kacau, mungkin kita kata alah biasalah budak-budak. Kan selalunya mak bapak cakap macam tu, alah budak-budak biasalah tu kan. Dia sebenarnya Kak Bi kena ingat juga, kadang kita kena pada mak ayah semua kat luar. Kita tanya anak-anak kita, kadang-kadang dia tak jawab. Dia kata okey je, tak ada apa. Jangan terima sepenuhnya, cari sampai dapat. Sebab kita kenal. Bila insting kita dah rasa ni mesti ada something ni. Betul, biasanya insting parent ni memang betul lah. Mungkin kita cari adik-beradik yang lain yang rapat dengan anak yang murung tu. Cubalah cukir sikit. Kena cari jawapan. Kadang-kadang dia tak cerita dengan kita. Kemudian kita cuba tanya kawan-kawan dekat sekolah. Bila kita hantar tu kita panggil kawan yang rapat dengan dia. Atau tanya cikgu, minta cikgu tolong semak balik. Sebenarnya benda ni betul. Tak boleh dibiarkan kan? Betul, jangan. Kat asrama ni mesti ada budak kita ataupun pelajar kita, anak kita ada kawan baik. Saya suka style ada seorang parent ni, dia tahu siapa best friend anak dia. Ada nombor telefon. Kena ambil tahu. Jadi kena update. Cross lah maksudnya ambil tahu dan sebagainya. Apa-apa dia nak tahu pasal anak dia. Kadang-kadang dia tak tanya anak dia tapi dia tanya kawan baik. Dia kawan baik anak dia. Yang dipercayai. Biasa macam tu lah. Kalau kita nak tahu lebih lanjut. Anak kita ni memang tak bagi tahu punya. Sebab brainwash tadi macam sebagaimana saya cakap tadi. Sebab apa dia asrama kau jangan beritahu parent kau ingat tu. Kau menunjukkan kau ni lemah. Kau lemah. Jadi ialah dalam kesentukan masa kita ni kan. Jadi mungkin sebab sekarang ni dah menimbulkan rasa bukan kata mak bapak, saya pun jadi takut nak hantar anak pergi asrama ni. Betul? Kan takut memanglah kita boleh tapi kita kena ingat bukan semua keadaan. Kan? Jadi dalam hal ni sebab kalau kita tengok kes Zulfahan ni, sampaikan ada yang dia kata setelah dia baca kes yang dibuat, kes ni yang berlaku ni, dia tanya, dia ada 2 soalan dia kata. Orang yang kena tuduh ni semua bayar lawyer berprofil tinggi. Mampu pula. Takkan beli laptop baru seketul pun tak mampu, dia tadi kat tu. Kemudian kalau OKT semua tak bersalah dan terlepas dari semua tuduhan, dah tu, siapa yang seksa Zulfahan ni dan iron satu badannya sampai mati? Dia seksa diri sendiri ke? Itu je soalan yang dipertikaikan oleh orang ramai lah. Jadi sebenarnya dalam hal ini sebenarnya apa yang saya nak mungkin saudara Ustaz Muzakir share dengan kita semua. Jadi adakah institusi asrama sekarang ni fragile, dah tak boleh dipercayai? Institusi asrama dah tak bolehlah dianggap sebagai satu medium untuk membentuk pelajar? Yang boleh dibanggakan. Sebab kalau ikutkan, kalau tak duduk asrama pun, buli boleh berlaku. Walaupun sekolah harian biasa pun. Jadi, apa buah fikir Ustaz Muzakir kepada semua yang mendengar pada petang ini? Silakan. Institusi asrama ni, dia macam ni. Dia bergantung kepada macam mana kepala sekolah menggerakkan ataupun warden yang menggerakkan asrama tu. Saya tak nafikan mungkin dalam kes-kes terpencil memang asrama adalah tempat yang sangat fragile. Saya tak nafikan. Memang berlaku asrama tu memang tempat yang banyak risiko ataupun keadaan membuli ni berlaku. Jadi
Pertama, asrama masih lagi kekal untuk menjadi tempat didikan. Dalam masa yang sama, buli tu tetap wujud. Macam saya cakap tadi ada 3 keadaan lah. Sama ada anak kita jadi mangsa, jadi pemangsa ataupun tidak dibuli. Maka kalau saya tengok secara keseluruhan institusi asrama ni ataupun sekolah ni, kalau jadual asrama sebenarnya pelajar kita dah pack. Waktu bila dibuat buli? Waktu tak ada cikgu. Jadi kelompongan-kelompongan ni lah yang perlu diisi. Tapi secara logiknya, kita kena sedar yang sejauh mana warden kena bertugas, sejauh mana guru kena bertugas, sejauh mana betul kita nak kontrol, maksudnya kita kena berada bersama dengan pelajar. Itu kita kena sedar. Jadi asrama, tempat fragile ataupun tak itu, dia sebenarnya bagi saya dia subjektif. Sebab pertama, kalau dari sudut protokol, prosedur dan sebagainya, asrama sudah ada jadual yang lengkap. Daripada bangun pagi sampai tidur balik, waktu makan apa semua tu. Maka bila saya tengok, buli ni dia berlaku dekat ruang-ruang yang kelompongan, yang lompong. Sebagai contoh, waktu rehat ke ataupun waktu-waktu yang waktu tidur, yang contohnya warden dah round. Macam kami round, lepas habis round tu tengok dah clear, takkanlah kami nak tunggu 3 pagi dekat. Contohnya kita rasa kita tak tahu, kita sebagai warden kita tak tahu buli tu berlaku di mana. Ataupun mungkin kita boleh jangkakan dari sudut laporan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ni, jenis kes boleh tiba-tiba. Maka kita tak boleh jangka benda tu berlaku. Tapi saya nak bagi tahu, asrama dia masih lagi tempat yang selamat. Cumanya dia bergantung kepada keadaan, situasi macam mana. Yalah, sebab yang buli ni datang daripada pelajar ni didik daripada rumah. Maka kita nak salahkan siapa dalam proses didikan tu? Adakah warden yang tak ada di tempat buli tu? Adakah sudah pasti warden tidak akan ajar, okey kau tolong buli. Ilmu buli tak pernah diajarkan oleh mana-mana cikgu. Jadi secara logiknya, bila kita nak cakap institusi asrama ni relevan lagi tak? Jawapan dia masih lagi relevan. Tapi dia tak boleh satu kepala je buat kerja, dia tak boleh. Maka cikgu, warden buat kerja cikgu, buat warden follow the rules. Satu asrama ada berapa warden? Satu asrama, saya tak pasti di sekolah lain. Kalau macam kami ikut nisbah, iaitu seorang warden akan, maksudnya nisbah dia 1 nisbah 50. Jadi warden tu akan mengikut tu nisbah tu lah. Jadi dekat di tempat Ustaz Muzakir bertugas ada berapa warden? Ada 20. 20. Jadi saya rasa kepada warden, kerana bila dah kes ini timbul, jadi mana kepada semualah yang kat luar sana. Saya tahu Ustaz Muzakir dia buat rondaan dan sebagainya pada semua, tolonglah. Jangan dia warden ni dapat allowance khas kan, ada allowance lain kan? Betul. Ada. Jadi mana kata kalau dapat allowance warden, macam kalau di universiti dinamakan sebagai resident staff kan, RS, jaga blok-blok asrama. Jadi tolonglah mainkan peranan, sebab you all dapat allowance tu ada sebab. Dan tolong pantau, kalau dengar ada something wrong je, jangan pandang remeh benda tu. Alert, pergi siasat. Ambil, orang kata jangan tunggu dah terbakar baru nak sibuk cari air. Kalau boleh punca kebakaran tu kita settlekan awal-awal. Sebab kadang-kadang macam kita baca tadi, ada pengawal keselamatan tadi, seorang tadi, siapa tadi? Pengawal keselamatan. Dia pergi buat report polis. Dia buat report polis, dan kalau kes yang kecil dia selesaikan sendiri. Jadi benda ni inisiatif yang kita tengok dah terlampau serius. Jangan kita guni-guni, tak apalah, benda kecil boleh selesai. No. Ini soal prinsip membuli menyebabkan masa depan. Bayangkan mangsa buli ni ada kesan jangka panjang dalam kehidupan dia. Betul. Besok dia dalam karier dia, dekat dalam rumah tangga pun akhirnya dia hidup dalam ketakutan. Dan cara dia mendidik anak dia pun, dia tak nak anak dia kena buli macam dia. Jadi dia terlampau takut. Jadi tolonglah jangan rompak masa depan anak-anak kita dengan kes buli ni. Jangan kita biarkan. Ini pandangan saya lah. Mungkin Kak Abi ada apa-apa lagi nak diulas? Nak minta pandangan daripada Ustaz lah sikit. Ini tentang saya pernah dengar masa saya kat radio dulu. Kita cakaplah pasal kes buli, tapi bukan kes buli yang ekstrim atau besar-besar lah, kes buli yang biasa-biasa lah, macam usik-usik, ejek-ejek gitu kan. Kena pau. Jadi ada seorang abang ni kata, saya ajar anak saya, kalau siapa buat tu, bagi sekali. Bapak dia cakap. Kalau dia nak kata pun, Mat, bagi sekali penumbuk Mat. Nanti tak berani dah dia buat.
Apa pandangan Ustaz kalau Maksudnya berlawan lah senang cakap. Itu maknanya dia macam dah macam gaduh tu. maknanya kalau dia kena bully ataupun dia kena ni lah kan, maknanya bapak tu cakap jangan bagi muka, kenakan sekali. So Okey. ada yang parent macam tu. Kalau kes contohnya parent cakap budak pukul kau pukul budak tu balik, macam tu lah lebih kurang. Benda tu risiko dia boleh dua-dua pula kena disebabkan atas dasar bergaduh. Tapi itu kena tengok by case lah. Saya tak, maksudnya secara mudah kalau suruh pukul balik, maka warden ataupun macam MRSM kami ada undang-undang kami sendiri, maksudnya undang-undang yang daripada MARA sendiri, maka kami akan bertindak berdasarkan garis panduan undang-undang tu lah. Jadi kalau kes macam ni lah sampai kepada saya ataupun sampai kepada kami warden, kita kena tengok dulu kita nampak macam dia tumbuk balas balik tumbuk macam tu, tapi kita tak tahu, mungkin ni mula ejek dulu dan sebagainya, kita tak tahu. Maka untuk soalan ni pun sama, kita kena tengok by case. Anda katalah kalau balas balik pukul tapi tak ada faktor yang lain, mungkin dia akan dikaitkan dengan kes gaduh. Macam tu. Dia mungkin dia relate macam tu juga. Jadi apa penyelesaian kalau anak kita jadi mangsa buli? Okey, contoh, kalau anak kita jadi mangsa buli, apa yang kita kena buat secara logiknya, kalau malam tu dibuli di tempat senyap, lepas tu ditutup dan sebagainya, tak ada kawan-kawan duduk dalam bilik pun tak ada, jerit kuat-kuat. Kalau tak ada smartphone ke, tak ada handphone apa semua, tak boleh nak bagi tahu orang lain, jerit kuat-kuat. Sebab jerit tu mungkin boleh menjadi bukti kepada orang lain, kami dengar ada budak menjerit. Maka kat situ jadi serius. Kalau kita fahamlah pembuli ni mesti pilih tempat. Kalau lah ada kawan-kawan lain dalam bilik tu, dia tak dibuli pula. Kalau dia jadi buli pun boleh ditangani lah sebab ada banyak saksi. Tapi dalam hal itu ada juga masalahnya kalau dia macam kes Nur Farhan ni. Dia buli secara berjemaah. Yang seorang tekap, yang seorang tutup mulut dia. Itulah itu pula. Kan? Jadi jeritan tu mungkin tidak didengari kan. Jadi itulah. Jadi yalah memanglah kita pun kena faham situasi. Saya setujulah apa Ustaz Muzakir sebut tu, sebab keadaan tak sama, satu keadaan, dan mungkin ada anak yang mungkin dia melawan balik itu atas dia kena buktikan, kena yakinkan kita ada tindakan dia adalah untuk mempertahankan diri dia. Betul. Dan nature perbuatan dia membalas tu tidaklah terlampau lebih daripada sepatutnya untuk mempertahankan diri. Jadi yang itulah yang kita kena apa ni lah. Yang perlu kita halusi. Dan Ustaz, rasa-rasanya kita pun sebagai ibu bapa, kita kena ajar anak kita, khususnya anak kita yang mangsa buli lah, jangan takut. Betul. Jangan takut. Jangan lupa mengadu. Ya, and takut pada Allah je. Maknanya jangan takut, kan. Dan juga pembuli ni kita kena kenal juga karakternya, mereka tu sebenarnya penakut. Betul. Saya ada baca pembuli dia bukan berani pun, betul. Dia tak berani seorang-seorang. Kalau dia tak berani seorang-seorang. Dia menakut. So maknanya kita kena bagi tahu kat anak kita kalau berlaku pembulian, maknanya kena report dekat cikgu disiplin ataupun dekat warden. Lepas tu kalau misal katalah disiplin kata kecil je kes awak ni, diam. Okey, mungkin boleh mengadu pada mak ayah. Mak ayah kita pula sibuk kerja. Oh ya ke? Lah kesian. Tu je. Kalau kena bully juga, next report dekat balai polis. Kita bantu diri kita sendirilah. Cuma ada satu lagi. Ada satu lagi. Kalaulah dia tak nak report kepada sesiapa saja yang dalam list KB cakap tadi, report kepada badan ataupun pimpinan asrama. Kalau kami ada badan wakil pelajar, jadi report kat tu. Sebab contohnya di MRSM, warden akan terus berhubung dengan badan wakil pelajar ni. Daripada datang pada kalau kat universiti kita pergi MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi adukan abang-abang ni, dia akan bantu. InsyaAllah akan bantu. Okey. Jadi itulah kita pesan-pesan kita. Tapi lah kalau jadi peguam ni, tahu je lah soalan-soalan yang timbul. Kalau lah yang mereging tu pimpinan pelajar pun susah juga sebenarnya. Dia biasalah, tapi itu usaha lah. Mungkin
cari pimpinan pelajar yang tidak meraging. Mungkin macam itulah kan. Jadi kita agak dia tak, jangan dia cover lain kawan dia sudahlah kan. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muzakir hari ini menjadikan terima kasih. perbincangan kita petang ni lively alhamdulillah. Ya, betul-betul. Itulah Terima kita kasih berat. banyak, Ustaz. Terima kasih banyak dan insya-Allah di lain kesempatan nanti kita jumpa lagi ya Ustaz. Ya, InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz yang sudi bersama-sama kita pada hari ini, banyak pengalamannya ya sebagai seorang cikgu dan juga seorang warden. Jadi itulah SD. Kalau kita nak kupas lagi banyak lagi yang boleh kita perkatakan ni. Jadi buat masa sekarang ni antara rangkuman yang boleh kita cakap tadi, itulah antara pesan-pesanan mengenali karakter. Tadi saya sangat sukalah dengan apa yang di-sharekan oleh Ustaz tadi kan, 6 karakter. Ya, bagaimana kena brainwash. Ya, kan anak-anak kita ni pada karakter-karakter yang lain. Jadi semoga ini semua akan jadi manfaat lah Dan bila hantar anak pergi asrama, cakap dengan dia. Jangan asyik pesan. Belajar rajin, jangan tinggal solat. Tamat tu ni. Ada orang musik kau, cakap dengan abah kau ni. Macam tu ayat dia. Kau jangan kau biar je orang usik-usik, orang ketuk-ketuk kepala kau. Jangan main. Abah pun tak pernah buat kau macam tu. Cakap macam tu. Biar anak kita tu bagi semangat pada dia untuk teruskan kehidupan dia. Betul kan? Ya. Dan kalau anak kita mengadu, tolonglah janganlah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan macam tak ada apa-apa. Please. Kena take note. Kena take note. Okey SD, saya tahu SD akan bergegas ke tempat lain untuk jemputan lain. Maklumlah. Aduh. Okey, terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita semua yang sudi bersama-sama tinggalkan komen dan juga pengalaman mereka. InsyaAllah di lain kesempatan kita jumpa lagi dengan tajuk yang lebih menarik lagi Yang baik daripada Allah, yang kurang dan lemah datang dari kami. Mohon ampun, mohon maaf. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum SD dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.